Terminal 2 lapangan terbang Changi kini kembali dibuka sepenuhnya bermakna lebih awal daripada jadual asalnya awal tahun depan. Setelah 3,5 tahun dipertingkat, ia kini mempunyai lebih banyak mesin dan ruang yang boleh dinikmati para penumpang. We challenge the current norms to serve our passengers better. We created user-friendly and spacious self-service check-in zones to increase efficiency. We work with our airport partners and ICA to streamline the check-in and immigration processes. Untuk menempatkan perubahan baru itu, Terminal 2 kini 21,000 meter persegi lebih luas. Ia sekaligus boleh menampung tambahan lagi 5 juta penumpang. Ini tepat pada masanya sedang penumpang yang menggunakan lapangan terbang Changi setakat September 2023 mencecah paras 90% jumlah penumpang yang dicatat sebelum pandemik COVID-19 melanda. With its full reopening, T2 can now handle 28 million passengers a year. This brings Changi's operating capacity to 90 million passengers annually across its 4 terminals and positions Changi to capture the anticipated growth in air travel. Penguasa Kewangan Singapura MAS mengeluarkan arahan melarang Bank DBS daripada memperoleh sebarang perniagaan baru selama 6 bulan. Bank itu juga tidak dibenar mengurangkan saiz cawangan dan rangkaian mesin ATM kendaliannya di Singapura sekarang ini. Ini sebagai respons kepada beberapa gangguan perkhidmatan yang dialami DBS tahun ini. DBS juga dikehendaki menghentikan buat sementara waktu sebarang perubahan IT yang tidak mustahak bagi tempoh 6 bulan. MAS menyatakan langkah ini diambil demi memastikan DBS mengarahkan perhatian dan sumber-sumber yang diperlukan kepada pengukuhan sistem dan kawalan pengurusan risiko teknologinya. MAS menambah arahan itu akan terus dikuatkuasakan sehinggalah ia berpuas hati bahawa DBS membuat kemajuan dalam soal ini. Laman web hospital awam dan poliklinik di sini mengalami gangguan pagi tadi. Ia kini sudah pun kembali berfungsi seperti sedia kala. Agensi Teknologi Kesihatan Kebangsaan Synapse menyatakan ia disebabkan oleh gangguan akses internet. Bagaimanapun ia menambah perkhidmatan klinikal seperti akses kepada rekod pesakit kekal tidak terjejas. Pengguna menerima mesej ralat seperti yang tertera apabila cuba mengakses laman-laman web tersebut. Synapse menyokong operasi lebih 40 institusi jagaan kesihatan awam yang termasuk lebih 1,000 rumah rawatan dan juga doktor keluarga atau GP. Agensi itu menyatakan pihaknya sedang berusaha untuk menghuraikan isu tersebut. Sementara itu, SingHealth iaitu antara kelompok jagaan kesihatan awam negara menyatakan aplikasinya Health Buddy masih boleh digunakan untuk khidmat janji temu dan pembayaran bil. Saudara, biasiswa tanpa ikatan bond bernilai lebih $4 juta sedang ditawarkan kepada para pelajar dari keluarga berpendapatan rendah dan ia dijangka memberi manfaat kepada hampir 200 pelajar sepanjang 5 tahun akan datang. Menteri Ehwal Dalam Negeri merangkap Undang-Undang K. Shanmugam menyampaikan biasiswa itu kepada 37 penerimanya siang tadi. Biasiswa ini juga yang pertama untuk turut memberi sokongan keuangan kepada keluarga penerimanya. The support will come in 2 forms. It will cover the recipient's living expenses of between $3,000 to $5,000 and it will also provide $2,000 to be shared among the recipient's family. This second aspect is unique because it recognizes the important role of the recipient's family and helps mitigate the family's financial and other sacrifices. Biasiswa yang dibiayai oleh Yayasan Temasek ini dinamakan sempena 3 pemimpin NTUC yang menghargai nilai pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat. Para pelajar termasuk pelajar dewasa layak membuat permohonan untuk biasiswa ini. This is my first scholarship and I'm really proud of myself to be able to achieve something of this scale. Upon receiving this scholarship, I'm able to fend for myself in my daily life, my transport, my food fees, and instead of depending on my dad, who is a sole breadwinner of the family.
Menteri Pertahanan Singapura Dr. Ng Eng Hen berkata sebilangan besar pemimpin dunia ingin melihat kesinambungan dan tindakan susulan dalam menguruskan hubungan antara China dengan Amerika Syarikat. Presiden China Xi Jinping dan Presiden Joe Biden dijadual bertemu lewat bulan ini semasa sidang puncak APEC di San Francisco. Bercakap kepada media semasa menggulung lawatannya ke Beijing bagi menghadiri forum Xiangshan, Dr. Ng bagaimanapun berkata jagaan bagi mesyuarat itu haruslah realistik memandangkan kedua-dua pihak masih belum bersedia untuk menghuraikan perbezaan utama masing-masing. Follow-up and continuity is key. You can have meetings, but if there are no effective outcomes, then it actually discourages you because you say, well, we had a meeting before and less came out of it than we expected. So I'm optimistic this time there will be such an outcome because coming out of Bali, the meeting, I think both sides have an understanding of that's more at stake.